Dulu pilih ubi, sekarang pilih beras. Dulu pilih ASB, sekarang pilih emas. Ini adalah pantun yang dibuat oleh Tuan Azizi Ali, mentor keuangan Malaysia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, tuan-tuan pening nak pilih yang mana satu? Nak pilih ASB ataupun emas? Jadi ayuh, dengar perkongsian saya ini sehingga akhir, tuan-tuan akan dapat jawapannya. Sebelum tu saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Zuki, merupakan authorized dealer di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, pengarang buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Saya merupakan salah seorang daripada anak didik kepada Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi tuan-tuan yang nak tahu, yang nak faham berkaitan dengan emas, berkaitan dengan penyimpanan emas, kepentingan emas, serta selok belok berkaitan dengan emas, sila rujuk buku yang ditulis oleh mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang pening waktu sekarang ni nak pilih yang mana satu? Nak pilih ASB ataupun emas? Tuan-tuan, setiap instrumen keuangan ni mempunyai kelebihan dan juga kekurangan yang tersendiri. ASB ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. Emas ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, buat masa sekarang, Tuan Azizi Ali. Tuan Azizi Ali ni merupakan penulis buku jutawan dari planet Jupiter. Dia ni menulis hampir 30 biji buku dan membaca melebihi 900 biji buku berkaitan dengan keuangan dan pelaburan. Apa yang dia bagi tahu, ini adalah salah satu posting yang dibuat oleh Tuan Azizi Ali beberapa hari lepas di dalam Facebook dia. Dia bagi tahu apa? Dulu pilih ubi, sekarang pilih beras. Dulu pilih ASB, sekarang pilih emas. Kenapa Tuan Azizi Ali bagi tahu perkara ini? Kenapa Tuan Azizi Ali bagi tahu perkara ini? Sebab apa? Sebab Tuan Azizi Ali dia telah buat kira-kira bahawasanya keuntungan daripada melabur ataupun letak duit di dalam ASB adalah rendah jika dibandingkan dengan pelaburan di dalam bentuk emas. Sebab apa? ASB pada tahun lepas, pada tahun 2020, dividen yang diperoleh hanya 4.25% sahaja. 4.25% sahaja, dan kemungkinan pada masa akan datang dividen ni akan terus merosot, akan terus merosot. Dan benda tu tak ditolak lagi dengan zakat emas dan zakat duit, dan tak ditolak lagi dengan inflasi yang berlaku. Jadi inflasi ni sentiasa berlaku kepada duit. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Tuan Azizi Ali bagi tahu apa? Untuk ASB hanya sesuai untuk simpanan dana kecemasan sahaja. Dana kecemasan sahaja kita simpan di dalam bentuk ASB. Berapa banyak nak simpan dalam bentuk ASB ataupun tabung haji ni? Hanya sekadar 3 bulan gaji ataupun 6 bulan gaji. Untuk penjawat awam yang bekerja dengan kerajaan, nak simpanlah di dalam ASB ataupun tabung haji sebanyak 3 bulan gaji. Sebab apa? Apabila kita berlaku apa-apa kecemasan, kita boleh ambil cash daripada duit simpanan kita tadi. Ataupun duit tu kita nak guna dalam jangka masa pendek. Jangka masa pendek ni berapa lama? Dalam 2 tahun ke bawah. Contoh, kita nak guna duit dalam masa 1 tahun ataupun 2 tahun. Duit tersebut memang kita perlu simpan di dalam bentuk cash. Hanya berapa banyak? 3 bulan gaji ataupun 6 bulan gaji. Terima kasih kepada Tuan Azian kerana bersama saya pada malam ini. Jazakallah khair. Jadi tuan-tuan, untuk pelaburan jangka masa panjang, ASB tidak sesuai. ASB tidak sesuai. Kerana apa? Kerana pulangan yang diperoleh melalui ASB hanya 4.25% sahaja. Ini untuk tahun lepas. Dan kemungkinan disebabkan pandemik COVID dan juga lockdown sekarang, kemungkinan dividen tersebut kalau nak kekal pun susah. Kemungkinan akan lebih turun, akan berkurang. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebaliknya berlaku kepada emas. Tuan-tuan ada niat untuk simpanan jangka masa panjang. Ada niat untuk simpanan jangka masa panjang, jangan simpan di dalam bentuk ASB, di dalam tabung haji, simpanlah di dalam bentuk emas. Kenapa tuan-tuan? Kenapa kita perlu simpan di dalam bentuk emas? Sebab apa? Pulangan daripada pelaburan emas, daripada simpanan emas, 1 tahun purata dia ialah 10%. 10% peningkatan harga emas setiap tahun. Daripada bila lagi? Daripada 20 tahun dulu. 20 tahun dulu. Rekod emas ni setiap tahun kenaikan dia 10% setiap tahun.
Jadi, kalau untuk jangka masa panjang, tuan-tuan perlu simpan di dalam bentuk emas. Tak sesuai untuk simpan di dalam ASB. Jadi, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tip simpanan jangka masa panjang. Saya nak berkongsi tip simpanan untuk jangka masa panjang. Kenapa untuk jangka masa panjang kita perlu simpan di dalam bentuk emas? Ni emas. Kenapa kita perlu simpan di dalam bentuk emas untuk jangka masa panjang? Sebab apa tuan-tuan? Peningkatan harga emas. Peningkatan harga emas meningkat, purata pulangan yang diperoleh melalui harga emas ialah 10% setiap tahun. Daripada tahun 2000 sampai 2020. Dan kalau kita tengok disebabkan pandemik COVID-19 ni, harga emas pada tahun 2009 dulu, 2 tahun lepas, harga emas 1 gram hanya RM180, RM190. Apa yang berlaku semasa COVID-19? Dia naik sehingga yang harga puncak yang tertinggi ialah pada Ogos tahun lepas. Harga tertinggi pada tahun lepas ialah RM304. RM304 per gram. Dan alhamdulillah pada tahun ini harga emas lebih kurang RM260-270. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kenapa emas perlu dijadikan untuk simpanan jangka masa panjang? Okey, kita selalu dengar berkaitan kisah 1 dinar. 1 dinar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ini ialah 1 dinar emas keluaran public gold. Ini ialah emas 1 dinar keluaran public gold, emas 999. Dan berat dia ialah 4.25 gram. Tuan-tuan, harga 1 dinar 4.25 gram pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh membeli 1 ekor kambing dan 2 ekor kambing. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 dinar ni dapat beli 1 ekor kambing dan 2 ekor kambing. Ada satu kali sahabat Nabi bernama Sayyidina Urwah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kepada Sayyidina Urwah, wahai Urwah, kamu ambil 1 dinar ni, kamu pergi beli kambing, aku nak kambing seekor. Dan Sayyidina Urwah pergi kepada penjual kambing. Dia pergi kepada penjual kambing, pengembala kambing, dia bagi 1 dinar ni, maka dia ni tawar-menawar. Dia tawar-menawar harga, last sekali dia dapat 2 ekor kambing. Dengan 1 dinar yang dia bawa, yang Rasulullah bagi kepada dia tu, dia dapat beli 2 ekor kambing. Dalam perjalanan dia balik, ada satu orang sahabat lain pergi kepada Sayyidina Urwah. Wahai Urwah, aku nak beli kambing dengan kamu. Sayyidina Urwah bagi tahu apa? Boleh, kamu beli kambing dengan aku. Harga 1 ekor kambing ialah 1 dinar. Maka sahabat tadi ambil 1 dinar bagi kepada Sayyidina Urwah. Wahai Urwah, ni 1 dinar, aku beli kambing daripada kamu. Maka Sayyidina Urwah, aku jual kambing kepada kamu dengan harga 1 dinar. Maka Sayyidina Urwah radhiyallahu anhu pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, wahai Rasulullah, ini kambing yang kamu nak. Aku telah beli dengan 1 dinar, ini 1 dinar yang kamu bagi kepada aku tadi, ambil balik. Sebab apa? Sayyidina Urwah telah dapat 2 ekor kambing dan dalam perjalanan dia jual 1 ekor kambing, dapat balik 1 dinar dia, dan dia pergi jumpa Rasulullah bagi 1 dinar dan juga 1 ekor kambing. Terima kasih kepada Cik Afini Aisyah kerana komen live saya pada malam ini. Selamat datang. Dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, emas adalah, kuasa beli emas ni kekal sepanjang 1443 tahun. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 dinar emas dapat beli 1 ekor kambing, dan zaman sekarang pada tahun 2020 ni memang 1 dinar ni boleh beli 1 ekor kambing. Sebab apa? Dinar emas yang saya pegang sekarang ni ialah harga dia RM1,150. Harga dia RM1,150 dan kita bawa dinar ni ataupun kita bawa duit RM1,150. Kita pergi kepada mana-mana pengembala kambing ataupun penjual kambing. Kita kata, okey, aku ada RM1,150, aku nak beli seekor kambing. Pasti kita akan dapat seekor kambing, insya-Allah. Dan tuan-tuan, bayangkan dengan 1 dinar ni, kuasa beli dia berkekalan walaupun 1,400 tahun. Bayangkan, dan insya-Allah dengan 1 dinar ni akan
boleh lagi beli 1 ekor kambing pada 100 tahun yang akan datang, 200 tahun akan datang, 300 tahun akan datang, ataupun 1000 tahun akan datang. Sebab apa? Sejarah telah menunjukkan 1 dinar boleh beli seekor kambing selama 1400 tahun. Terima kasih kepada Tuan Cikgu Adai Lami bersama-sama saya pada malam ini. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, sesiapa yang nak buat pelaburan untuk jangka masa panjang tidak sesuai untuk simpan di dalam ASB ataupun tabung haji. Sebab apa? ASB dan tabung haji sesuai untuk jangka masa pendek dan untuk dana kecemasan sahaja. Berapa banyak nak simpan di ASB? Simpanlah hanya 3 bulan gaji ataupun 6 bulan gaji untuk digunakan sebagai dana kecemasan. Adapun selebihnya, contoh orang gaji 3,000, dia simpan 9,000 sahaja dalam bank. Selebihnya daripada 9,000 tu tukar ke dalam bentuk emas. Ataupun orang yang bekerja ada gaji 5,000, hanya 15,000 sahaja simpan dalam ASB ataupun tabung haji, selebihnya simpan dalam bentuk emas. Jadi tuan-tuan, untuk jangka masa panjang 2 tahun ke atas, simpanan emas lebih berbaloi dibandingkan dengan tabung haji ataupun ASB. Sebab apa? Sebab harga emas ni confirm naik untuk jangka masa panjang disebabkan nilai kertas sentiasa merosot akibat inflasi. Jadi tuan-tuan, duit kertas yang kita simpan, yang kita ada dalam poket kita ke dalam bank kita, setiap tahun akan ada inflasi. Sebab itulah tuan-tuan perlu simpan dalam bentuk emas. Dan dividen yang diberi oleh ASB ataupun tabung haji, kalau kita tengok sekarang ni makin menurun. Adapun emas konsisten, minimum 10% setiap tahun. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, aset yang bagus untuk simpanan jangka masa panjang ialah aset fizikal. Untuk jangka masa panjang, yang paling sesuai untuk kita simpan ialah aset fizikal. Seperti apa? Seperti emas. Ni contoh emas yang saya pegang ni. Yang contoh saya pegang. Emas ataupun perak. Ataupun hartanah ataupun tanah yang kita boleh usahakan. Jadi, sebaliknya berlaku untuk ASB ataupun tabung haji hanya sesuai untuk simpanan jangka masa pendek dan untuk tujuan simpanan dana kecemasan sahaja. Sebab apa? Selebihnya kita perlu simpan di dalam emas ataupun hartanah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada orang tanya saya, bila masa terbaik beli emas? Cuba komen. Bila masa terbaik beli emas? Okey. Masa yang terbaik untuk beli emas ialah 10 tahun yang lalu. Masa terbaik untuk beli emas ialah 10 tahun yang lalu. 10 tahun dulu, lebih kurang 2010, harga emas RM130 saja. Dan sekarang harga emas RM260, RM270. Jadi masa terbaik untuk beli emas ialah 10 tahun yang dulu. Dan bila masa kedua terbaik untuk kita beli emas? Masa kedua untuk kita beli emas ialah sekarang. Mulakan dulu sekarang, simpan dulu sekarang, walaupun 1 dinar. Boleh mula, orang yang ada duit boleh mula dengan 1 dinar. Ataupun tuan-tuan rasa tak mampu untuk simpan 1 dinar, okey, tuan-tuan boleh simpan hanya bermula dengan 1 gram. Boleh bermula dengan 1 gram. Ini ialah emas public gold 1 gram. Ketulinan 999. Kalau 1 gram pun tuan-tuan tak mampu, boleh bermula hanya dengan RM100. Boleh bermula hanya dengan RM100. Bersama public gold, kita boleh memulakan simpanan emas hanya dengan RM100. Sesiapa yang ada duit RM100 sekarang dalam bank, boleh mulakan dulu langkah pertama untuk memulakan simpanan emas dia. Sebab apa? Dengan RM100 yang kita simpan tu terus bertukar kepada emas fizikal 0.38 gram. Kita simpan lagi, dapat lagi 0.38 gram. Kita simpan lagi, dapat 0.38 gram. Kita simpan di dalam akaun Gap Gold Accumulation Program kita, dah cukup 6 gram, kita boleh keluarkan emas 5 gram fizikal. Boleh pegang emas fizikal. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, harga emas ni secara purata meningkat 10% setiap tahun. Kata Tuan Azizi Ali. Pengarang buku Jutawan dari Planet Jupiter, beritahu apa? Kadar keuntungan 10%. Itu dianggap satu pulangan yang bagus untuk pelaburan. Apabila satu pelaburan tu memberikan pulangan 10%, maka itu ialah pelaburan yang baik. Dan kalau kita nak bandingkan antara ASB ataupun emas,
maka emaslah yang lebih baik untuk dijadikan pelaburan jangka masa panjang. Okey, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, sekadar itu sahaja perkongsian saya daripada malam ini. Semua mentor-mentor keuangan menyarankan, kebanyakan mentor-mentor keuangan menyarankan, termasuk Tuan Azizi Ali, bagi tahu apa? Untuk jangka masa panjang, simpanlah di dalam bentuk emas, bukan di dalam ASB ataupun tabah haji. Okey, sebelum saya menutup majlis saya pada malam ini, saya ulang balik pantun yang dibuat oleh Tuan Azizi Ali. Dulu pilih ubi, sekarang pilih beras. Dulu pilih ASB, sekarang pilih emas. Jadi tuan-tuan yang nak memulakan simpanan emas, boleh pergi kepada mana-mana dealer public gold, dan yang terbaik sekali tuan-tuan cari dealer public gold di bawah bimbingan Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Ataupun tuan-tuan boleh rujuk saya akan bantu tuan-tuan untuk memulakan simpanan emas daripada mula sampai akhir. Daripada tuan-tuan menyimpan RM100 ataupun 1 gram sehingga tuan-tuan mencapai 1 kilogram emas. Saya akan bantu tuan-tuan, insya-Allah. Apa kelebihannya? Saya akan bagi ilmu, saya akan sentiasa bagi petunjuk kepada tuan-tuan, bagi ilmu berkaitan emas kepada tuan-tuan di dalam satu support group. Ada satu support group, segala info, segala SOP, segala perkara berkaitan dengan emas saya akan bagi dalam tu. Dan saya akan bagi secara percuma customer handbook. Ada customer handbook tuan-tuan sebagai apabila tuan-tuan memulakan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-tuan dah jadi ahli Public Gold, dan saya akan bagi customer handbook. Apa yang customer ataupun pelanggan perlu tahu berkaitan jual beli emas ni. Dan saya akan bimbing tuan-tuan untuk menyimpan emas dengan ilmu. Sebab apa? Sesiapa yang memulakan simpanan emas tanpa ilmu, orang tu orang-orang yang memulakan simpanan emas tanpa ilmu, orang macam ni dia tidak akan konsisten dalam menyimpan. Sebab apa? Dia menyimpan hanya ikut-ikut orang. Tapi sesiapa yang menyimpan dengan ilmu dan dengan matlamat, insya-Allah orang ni akan konsisten. Dan untuk dapat perkara tu, saya akan bantu tuan-tuan, saya akan bimbing tuan-tuan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih kepada yang like, share, komen live saya pada malam ini. Semoga Allah SWT murahkan rezeki tuan-tuan, panjangkan umur tuan-tuan, dan diberkati rezeki tuan-tuan. Sekadar itu saja perkongsian saya. Apa yang baik datang daripada Allah SWT, apa yang buruk, yang kurang datang daripada kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.